Ya Allah, panasnya. Ya Allah, dengan laparnya baru lagi dahaga pula tu, Masya Allah. Kenapa dengan awak di sana? Nampak rasa gelisah je. Kenapa? Ya Allah, hari ni kan kita first puasa Ramadan. Awak tak penat ke? Awak tak rasa lapar ke? Tak rasa apa ke? Ya Allah, dugaan betul. Alhamdulillah, saya masih bertenaga lagi. Alah, biasalah tu. Puasa macam tak pernah puasa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syazana Afifah binti Sulimi Alizal yang memegang nombor matrik di 1931171. Ibadah puasa hukumnya adalah wajib dilakukan setiap umat Islam di penjuru dunia. Hal ini memang diwajibkan oleh Allah SWT dan jelas dalam Al-Quran. Bahkan, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Jika umat Islam meninggalkannya dengan sengaja, jadi ia akan mendapat dosa yang cukup besar. Jadi adakah kita mahu meninggalkannya? Tentulah tidak, kerana kita takut akan azab dan siksaan Allah yang sangat dahsyat itu. Jadi, apakah itu puasa? Puasa adalah salah satu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perkara dan perbuatan buruk dan perkara yang membatalkannya dari terbit fajar hinggalah terbenamnya matahari, disertai dengan niat kerana Allah dengan syarat dan rukun yang tertentu. Apa syarat puasa Syarat wajib puasa ialah yang pertama, tentulah ia beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, mempunyai akal ataupun yang berakal. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Yang kelima, sihat tubuh badan. Yang keenam, bukan yang bermusafir. Dan yang tujuh, akhir sekali, berkemampuan, yakni yang mampu melaksanakan puasa. Setelah syarat wajib puasa telah terpenuhi, jadi kita haruslah melaksanakan rukun puasa seperti niat. Macam mana niat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat perlu dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan dan perlu diucapkan sebelum fajar. Selepas fajar boleh ke? No, tak boleh. Ya, puasa wajib, bukan puasa sunat. Yang kedua, menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Seterusnya, perkara sunnah ketika berpuasa. Yang pertama, bersahur. Kita kenalah bersahur. Kalau tak, macam mana nak ada tenaga kan? Macam Syazana tadi. Mana ada tenaga? Lemah je kan? Yang kedua, bersegerakanlah berbuka. Tapi bukan sebelum berkumandangnya azan maghrib, okey? Yang ketiga, berbuka dengan manis-manisan seperti tamar. Yang keempat, membaca doa buka puasa. Yang kelima, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Besar tahu ganjaran dia. Dan yang keenam, akhir sekali, kita perlulah membanyakkan amal ibadah dan sedekah. Dan tak buat apa-apa tu, kita boleh selawat, berzikir dan kita niat. Dalam bulan Ramadan tu, kita nak dapatkan 30 juzuk Al-Quran. Kita nak khatam Al-Quran. InsyaAllah Allah permudahkan. Ada banyak dalil-dalil yang menyebut tentang puasa Ramadan. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman mengenai puasa Ramadan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Terang lagi bersuluh, Allah SWT telah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Jadi, adakah kita mahu menafikannya? Tentulah tidak. Kita sebagai umat Islam yang beriman, yang bertakwa, perlulah penuhi tuntutan Allah SWT untuk mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Apa lagi dalil yang berkaitan dengan orang yang berpuasa?
Dah jumpa ke tu? Daripada riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Jadi, kita jangan lepaskan peluang yang lumayan ini. Kita haruslah berkongsi rezeki dan makanan kepada jiran terdekat, kepada rumah anak yatim ataupun pusat-pusat tahfiz. Ingat, dalam rezeki kita terletaknya rezeki orang lain. Okey? Selain itu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keredaannya, ia akan diampunkan dosanya yang lepas. Bagi orang yang berpuasa seikhlas hati dan mengharapkan keredaan Allah, ia akan diampunkan dosanya yang tahun lalu. Kalau kita puasa sebabkan nak kurus, sebabkan tengok orang sekeliling puasa, tak datangkan faedah, tak datangkan manfaat. Jadi, kita slow-slow cakap ke hati kita, kita puasa ni kerana Allah. Kita puasa ni kerana perintah Allah. Jadi, insya-Allah ikhlas tu akan turun ke hati kita. Saya ada satu cerita yang berkaitan dengan situasi masyarakat ataupun individu yang mengamalkan perundangan ini dan yang tidak mengamalkan perundangan ini. Jadi, mari kita pendengarkan. Jom. Situasi yang pertama, saya akan menyentuh mengenai individu ataupun masyarakat yang mengamalkan sistem perundangan ini. Seperti yang kita tahu, sesiapa yang memenuhi dan mematuhi perintah Allah SWT, ia akan mendapat ganjaran yang besar, seperti solat ke, ataupun puasa, ataupun bayar zakat. Tapi hari ini saya akan menyentuh mengenai puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan bulan yang penuhi dengan berkat. Jika kita manfaatkan bulan itu dengan sebaiknya, seperti banyakkan amal ibadah, banyakkan baca Al-Quran, selawat, zikir, bersedekah. Selain itu, dalam bulan Ramadan juga kita perlulah niat untuk mendapatkan dan menghatamkan Al-Quran 30 juzuk itu semasa dalam bulan Ramadan. Di samping itu juga kita dapat merasakan macam mana orang dalam kemiskinan berasa lapar, berasa dahaga. Macam itulah mereka yang tak ada pendapatan untuk membeli barang dapur, makanan ataupun pakaian. Kita juga perlulah berdoa dan memohon kepada Allah supaya sampaikan kita di malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang sebaik-baiknya. Jika kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaiknya, kita akan mendapat ganjaran yang subhanallah, yang sangat besar, yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita jangan sia-siakan bulan Ramadan, ya, okey? Situasi yang kedua, masyarakat dan individu tidak mengamalkan sistem perundangan ini. Seperti contoh, seseorang individu ataupun masyarakat tidak mengubah kehidupannya daripada bulan-bulan yang lepas kepada bulan Ramadan untuk menjadi yang lebih baik. Dia tidak mengubah dari segi membaca Al-Quran ke ataupun berselawat. Daripada segi amal ibadah, dia tidak menambah untuk jadi lebih baik. Itu tidak digalakkan dalam Islam untuk bulan Ramadan. Kita perlulah manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaiknya. Ataupun disengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan kerana berasa lapar dan dahaga ataupun mengikut kawan. Itu pun tidak digalakkan oleh Allah SWT. Kita perlulah kuatkan keimanan kita untuk bertahan dan puasa. Jika kita tidak menunaikan perintah Allah SWT, kita akan mendapat azab dan siksaan Allah SWT yang amat dahsyat. Adakah kita nak? Tak nak. Jadi kita perlulah melaksanakan perintah Allah SWT. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ramadan adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan kerana memiliki beribu manfaat. Jangan sampai kita tidak melakukan perkara kebaikan dalam bulan Ramadan kerana bulan kemenangan itu hanya datang setahun sekali. Semoga kita bersama-sama dapat berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.